Selamat pagi, everyone. Welcome to my channel. Dah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak, cakap kan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok, payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang sudah bergabung di channel Junot Voice. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video atau mereaksi video bareng-bareng ya. Dimana video ini berasal dari salah satu YouTuber Malaysia. Bisa dikatakan beliau ini membuat konten atau isi kontennya itu mengenai bahasa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa resmi UNESCO ya. Lebih tepatnya beliau ini dalam bahasa Indonesia itu ngomel ya, marahin, memberi masukan, gitu, menegaskan pada masyarakatnya atau rakyatnya atau penonton Malaysia, netizen Malaysia intinya, yang masih suka bilang kenapa sih harus bahasa Indonesia, kenapa bukan bahasa Malaysia, kenapa bukan bahasa Melayu Malaysia gitu yang diangkat sebagai bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia itu kan juga bahasa Melayu gitu intinya. Jadi beliau ini mengomentari tentang hal itu, memberi saran kepada masyarakatnya sendiri, netizen Malaysia. Netizen ya, oknum, bukan seluruhan masyarakat Malaysia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like-nya, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi saya... Namun, persoalannya, kenapa bukan bahasa Malaysia? Lanjut. Aku ada jumpa tau satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. what? Sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contoh. Sorry guys, bisa kasih paham di bagian part tadi, abang ini ngomong apa lebih tepatnya, soalnya saya kurang paham bahasa yang digunakan abang ini, bahasa Melayu. Tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Maaf, bukannya mau menghina ya, saya benar-benar nggak tahu, kurang paham lah ini. Ada beberapa kalimat yang paham, tapi ini maksudnya apa gitu, takut salah ngerti ini saya tuh. Contohnya Wee Ka Siong, lagi Anthony Loke, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, lagi satu Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut, ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak, kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Mungkin lagi nyindir ya, kalau part ini saya sedikit paham, nyindir. Kamu aja tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris, yang orang Malaysia gitu, sok-sokan gitu. Dah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak, cakap betul kan.
bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok Aduh, apa tadi? Hangat-hangat tai ayam. Tai. Oh ya guys, tadi saya mau tanya, yang dimaksud tak kisah itu apa sih? Tolong tulis kolom komentar ya. dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina, tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin, semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan, buat dah dalam bahasa Inggeris. Wey, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang belajar sejarah kan? Korang lupa ke pada abad ke-7 ketika Malaysia ni, tanah Melayu ni dijadikan pusat perdagangan antarabangsa. Siapa nak datang tanah Melayu ni, kau kena belajar bahasa Melayu tau. Tak kisahlah siapa yang berdagang tu, daripada British ke, Spanyol ke, siapa-siapa pun nak datang kena cakap bahasa Melayu dan kena belajar. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak paham bang. Jadi kurang lebihnya di negara manapun, kayak contoh di Jepang, orang kayak contoh nih pekerja Indonesia yang kerja di Jepang harus bisa belajar bahasa Jepang, harus bisa bahasa Jepang gitu. Ke Korea harus bisa bahasa Korea gitu. Nah, kenapa yang di Malaysia tuh kenapa nggak bisa kenapa intinya nggak harus bahasa Melayu gitu, nggak harus bahasa Malaysia. Ada yang cakap Mandarin, ada Cina ya India gitu. Justru bahkan orang Melayunya aja yang Malaysian ya, ada beberapa yang malah lebih suka bahasa Inggris gitu. Menurut saya belajar bahasa asing itu nggak salah, cuman ya tetap utamain bahasa ibunda gitu. payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke, sejarah kau daripada mana, kulit macam mana ke, kau punya bangsa apa pun, jadikanlah bahasa Malaysia ni adalah bahasa utama dalam pertuturan korang, bahasa utama yang kau gunakan dalam semua kerja. Nak tulis surat ke, nak buat signal ke, semua guna bahasa Malaysia. Bukanlah tak boleh nak guna bahasa lain, English dan sebagainya, selit-selit sikit, tapi jangan jadikan bahasa lain tu sebagai bahasa utama. InsyaAllah tak mustahil satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan diangkat menjadi bahasa UNESCO. Kalau suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen dekat bawah. Asal kau nak apa, kecam aku, aku cakap benda betul. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respect gue sama abang ini. Jadi abang ini mengerti permasalahannya, titik permasalahannya, mengerti ya. Jadi jangan asal gitu. Saya respect. Jadi saya dapat ilmu juga dari abang ini. Mungkin jika ada kesalahan dari kalimat saya atau yang kurang paham dari kalimat saya, tolong tulis kolom komentar ya, karena mungkin saya juga banyak khilafnya. Teman-teman juga bisa simak langsung di channel abang ini, nanti saya sertakan linknya ya di deskripsi. Oke, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.